Kami di sini untuk hadir menyokong anak kami daripada kumpulan Pemudi Wilmana. Saya rasa yang akan menang hari ini adalah Dewi Samudra. Saya inginkan kumpulan Wira menjadi juara. Amada SIP. Kepada Nusa Sarjana, Selamat maju jaya. Kepada anda semua, selamat kembali ke Piala Suara Seruput. Dari Universiti Nasional Singapura. Inilah Adi Siswa. Diatur kafi. Ada mata di tengahnya. Ada ekor atas tanah. Ada mata di tengahnya. Itu bukan mambang tanah, mambang dan jim sama rupa. Itu bukan mambang tanah, mambang dan jim sama rupa. ABCD dari kiri aliran sebutan bumi. Melawan haluan jawi layan alun kan diganti. Hei barat datang injak tanah datang mari upacara. Di perintah sang penjajah guna remaikan berjaya. Wow bulan. Wow bulan teraju tiga. Lindungilah warisan ini, suara nenek moyang kita. Sekian saja dari kami, Adi Siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It has been a very tough journey lah sebab aku captain for the past year and it was so tough. But these are the boys that have my back. Apa-apa yang di dalam benak fikiran mereka pun sebagai suatu dasar untuk masa depan grup kita. Persembahan ikhlas daripada hati kita semua. Kemuncak Dikir Barat adalah pada tahun 1980-an yang mana
tahun 1984 itu adalah kali pertama pertandingan Gema Dikir dianjurkan di Maktab Rendah Nanyang. Sampailah tahun 90-an, yang mana tahun 1992 gabungan Dikir Barat, iaitu Persatuan Dikir Barat ditubuhkan. Daripada sekolah, mereka meningkat ke alam remaja dan alam dewasa, maka tertubuhlah kumpulan-kumpulan seperti Alang Ikan Duyung, kumpulan Seri Trunajaya, yang mana mereka semua keluar daripada sekolah dan perjuangkan seni itu di balai-balai rakyatlah. Satu perubahan yang ketara dalam Dikir Barat adalah penggerak-penggerak seninya bertambah. Dulu kita mungkin berharap satu atau dua individu. Sekarang dah pelbagai individu yang menggerakkan dari balai rakyat dan juga akar undi. Evolusi daripada permainan kompang dikepit kat kaki sampailah terlahirlah rebana yang sekarang di Singapura tiap-tiap kumpulan ada lebih daripada 5 rebana, dan kalau ada pun tiap-tiap pemain rebana tu sendiri ada 5 rebana. Antara satu benda yang kita tak boleh nafikan adalah wujudnya atau terlahirlah begitu banyak aktivis Dikir Barat yang telah dapat mencongkil nama mereka dalam industri yang lain. Saya ingat lagi, waktu itu umur saya 15 tahun, pertama kali saya menyanyikan lagu Sindah Syurgawi di Suntec City, pertandingan Dikir Barat. Tidak pernah terfikir yang satu hari saya akan menyanyikan lagu Dikir Barat Sindah Syurgawi, tapi dalam versi 2D, yang mana kita menyanyikan lagu tu pada tahun 2000. Launching channel Suria. Pada tahun 2000 juga dinyanyikan di Anugerah Planet Music yang pertama. Lagu-lagu Dikir Barat daripada kumpulan lain juga telah diusahakan untuk pergi melanjak ke mainstream media. Dari dunia rakaman dan juga recording untuk lagu-lagu Dikir Barat, dia bermula pada tahun 1990, Dikir Nusantara. Selepas itu baru Dikir Temasek 1, Dikir Temasek 2. Ini adalah album-album muzik yang hebat yang dihasilkan di Singapura. Seni Dikir Barat ni kita harus ada satu kumpulan atau satu puak tu menjaga, melestarikan yang bentuk asas. Dan kita kalau ada kumpulan yang ingin mengkomersialkan dan mengembangkan seni itu, silakan. Jadi seni Dikir Barat tu tak mati sahaja pada satu tahap, tapi dia lebih kepada kita bercabang. Saya rasa yang penting bagi seseorang penulis ataupun seseorang yang ingin cuba menulis ialah tulis saja. Permulaannya ialah perkataan yang pertama tu. Seni kata tu mampu menyampaikan mesej dengan jelas dan berkesan bukan saja kepada para pengadil tetapi kepada para penonton. Kesilapan tanggapan yang sering kali muncul ialah menulis tu mudah. Orang semua hanya melihat apa yang berlaku di atas pentas saja, produk yang dah terhasil. Tapi mereka tidak tahu yang untuk menghasilkan produk itu memakan masa yang agak lama. Bersama dengan Cikgu Johan dan Cikgu Azman, dia dapat membuka minda kami tentang begitu luasnya seni kata bahasa Melayu. Every sesi kita dah start to tulis kita punya idea-idea semua. Tapi bila kita dah belajar sesuatu yang baru, nanti kita balik, kita tukar. Kita ada banyak kupasan sebenarnya sebelum kita came up with this final draft. Kita diinspirasikan oleh sebuah karakter daripada karakter kartun, dan pengajaran daripada cerita kami adalah supaya tidak berhenti berusaha setelah mencapai keinginan dan impian kita. Pada pendapat kami, lirik yang kami paling suka daripada karya kami ialah biar impian terus diciptakan. Pupuk di jiwa mampu merentas dunia. Kita nak sampaikan kesedaran kepada semua, impian ni tak semestinya sempurna, tapi asalkan ia sesuai untuk kita, pupuklah di jiwa dan biar ia merentas dunia. Tahun lepas kami telah meraih tempat pertama untuk seni kata. Cara-cara untuk mengekalkan untuk tahun ini, kami buat banyak kajian seni kata untuk pertandingan luar, bukan sahaja Piala Suara Serumpun lah. Untuk jadi yang terbaik, kita kena belajar daripada yang terbaik. Sekarang kalau mungkin di luar pentas Dikir Barat, rata-ratanya ramai yang lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris. Jadi apabila ada bakat-bakat baru, darah-darah muda depan, jadi kita tidak berhenti di
setakat penulis-penulis yang sekarang sudah sedia ada. Tetapi kita membuka ruang untuk melahirkan penulis-penulis baru mendekati bidang penulisan. Daripada ITE College Barat, inilah Sri Ratu Wilmana. rasa energi dia, I rasa energi, and I bangga dengan tim I sendiri. Apapun resultnya, kita bersyukur je. Tapi as long as semua actually seronok, semua had fun, itu yang paling penting. Bila saya nampak abang saya berlatih, saya curious lah. Lepas tu dia tengok saya, fikir barat macam gerik lah. Dan saya pun bilang dia, join je lah. I rasa I menang. I rasa I menang. I punya lagi bagus. Hai, nama saya Hasif. Hai, nama saya Nabil Auzan dan kami kembar. Korang boleh pakai ide tangga korang nak. Pertama sekali, bila saya dapat tahu kembar saya masuk dalam Dikir Barat, saya tidak berapa suka kerana kat rumah ada bising-bising. Beberapa bulan dia bertanding dalam pertandingan PSS. Saya pun membeli tiket dan menyokong dia dalam pertandingan PSS itulah. Dan selepas itu, saya pun macam rasa berminat.
Bila saya nampak abang saya berlatih, saya macam curious lah. And I wanted to see what the art is. Lepas tu dia tengok saya, DK Barat macam gerik lah. Dan saya pun bilang dia, join je lah. Dan dia join lah. DK Barat merupakan salah satu faktor yang membuat kami lebih rapat dengan each other. My brother can write a set and I can buat lagu. So kita macam share. Then he also say, kita grow up together ber. So kita macam ada those, especially cerita-cerita India, cerita-cerita Bollywood. So we listen to those nostalgic songs now. Dia macam, actually melody ni baik Kalau kita ada masalah atau perselisihan faham antara satu sama lain, kami akan berbual, kami akan kongsi pendapat, tapi dia tidak sampai kami bergaduh. So apabila kami kongsi pendapat, at the end of the day kita akan agree dengan each other. Saya selalu ikut mak bapak saya pergi training dan competition DK Barat. Dari situ saya got inspired to join. Saya pelatih untuk kumpulan Dewi Kalista daripada Politeknik Nanyang. Saya juga ibu kepada Hana Alisha. Kami dalam kategori yang sama. Semangat pertandingan tu memang ada daripada rumah lah. Takkan berbual pasal DK Barat sampai habis pertandingan ni baru kita boleh discuss lah apa yang berlaku semasa latihan dan sebagainya. Throughout kita punya life main DK Barat ni, there's a lot of times where it's either I menang, dia tak ada apa-apa, dia menang, I tak ada apa-apa. Bagi saya ini untuk seni lah. Dan kalau diorang menang, kirakan they portray a better set for the arts of DK Barat. I rasa I menang. I rasa I menang. I punya lagi bagus. Inilah Sri Tribhuwana. Di hujung waktu harmoni tercipta hingga akhir hayat keluarga tercinta. Bersatu nadi satu bulan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan dar tercium tanah, baru nak sedar diri. Andainya amanah diwaris terpadam, seluruh sejarah pasti akan musnah.
kita dah go through a lot. Finally, kita kat sini perform and kita semua puas hati. Sri Triwana, jangan berhenti berjuang untuk seni ni sebab kuranglah pelapis kita. Perjuangkanlah seni ni sampai bila-bila. Di Malaysia masih mengekalkan tanjak samping. Walaupun kreativiti ada nilai-nilai dia, cuma masih ada pegangan tu cukup kuat lagi. Di Singapura sudah berani untuk keluar dari kepompong tu mengikut tema persembahan masing-masing. Itu yang jelas ketara saya nampak. Bagi kami memilih untuk memakai busana ini kerana ia sangatlah sesuai dengan set yang telah kita hasilkan dengan seni kata kita. Seni kata kita berdasarkan suatu cerita Mongolia. Jadi sebagai seorang tukang karut kami memakai busana seorang Maharaja Mongolia. Dan bagi kita, awak-awak, kami memakai kostum tentera kepada Maharaja karut kami. Busana ini mempunyai warna-warni yang agak terang yang mengeluarkan feminine side kita, side kewanitaan kita. Lagu kami adalah tentang kisah Melayu dahulu. Jadi boleh lihat daripada pakaian kami ada unsur-unsur kemelayuan juga seperti bunga dan warna. Kami memilih busana ini apabila kita lihat tentang seni kata, ia merupakan tentang sebuah kampung. Disebabkan itu kami memakai baju opah dan bunga seperti orang dahulu. Bagi kami, bila suatu set tu ada tema yang sangat kuat yang kita nak luahkan apa inti set ni, yakni untuk kita Mongolian kan. Jadi kita nak tunjukkan sebenar-benarnya ini adat pemakaian mereka yang menunjukkan also dalam muzik, dalam paluan kita yang gunakan paluan yang very unik, lain daripada lain. Busana adalah penting bukan saja untuk kesenangan awak-awak untuk membuat gerak tari, tapi ia juga menyelahkan dan menunjukkan kesinambungan antara awak-awak ahli paluan dan juga tok juara dan tukang karut kami. Dan ia juga dapat menyampaikan mesej dengan lebih senang kepada penonton kami. Pada pendapat saya, busana amat penting kerana dia sesuatu yang audience boleh nampak. Yang pertama sekali dia nampak busana. Kan? Jadi kalau cantik, kalau boleh meriahkan persembahan itu. Jadi story dia boleh reflected through what we wear lah. Inilah Dewi Samudra. Kembaralah Dewi. Warisan tercipta.
Saya rasa amat bangga kepada tim saya sebab kita sebenarnya macam went through a lot considering we are mostly like baru kepada seni ni di Dikir Barat. Kita fall in love with the art together. Kita finally dapat makan oily food. Yeah! Pergerakan ragam ini adalah satu penambah nilai kepada mesej dan emosi dalam naskah yang ingin mereka persembahkan. Kalau rezeki berpihak pada kita, kita harap Inang dapat ditempatkan tempat pertama untuk wanita. Maharaja Mongolia Gunung Cita bercabang 2 dari Politeknik Temasek. Inilah Panji Sri Temasek. Biar terus mekar tunas yang bercambah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sandang bau mahkota raya, naluri sebesar bahtera dikandung indah, biar abadi riwayat si Raja Fana. Kuasai musuh, dirampas jiwanya, peliharalah darah suci Mongolia. Disuruh rakyat jelata supaya taat perintah. Mula jalankan usaha agar niatnya bertambah. Tercapai hasrat di dada satu Mongolia terimpun. Menjalin benang sempurna terikat satu serumpun. Satu cita, arahnya dua. Beliaulah Maharaja Mulia, Ayanda kepada beribu-ribu rakyat murba, Panglima gagah dan Raja yang saksama. Keturunannya merentasi Khatulistiwa. Akhirnya darah suci terjaga, takkan pupus dari muka bumi anak jati Mongolia. Inilah lumrah manusia, bercita untuk maju jaya, terkejar-kejar kesempurnaan namun cara berbeza. Lantas hasilnya diwarisi generasi muda. Jadi haruslah kita beringat dan berwaspada. Sejarah pembuka jalan untuk cita baharu membara. Setiap perkara yang diorang buat penuh semangat, penuh usaha, penuh. Saya just nak setiap usaha diorang ni diberkati Tuhan, diberikan apa yang they deserve because they deserve that trophy out there. Tapi aku tahu semangat yang korang meletak kat luar sana menjadi semangat yang akan berterusan
berkekalan buat tahun-tahun yang akan datang untuk Panji Sri Temasek. Pergerakan ragam itu bukan hanya pada tangan, juga mungkin boleh melibatkan kepala, bahu serta ekspresi pada muka. Tema tahun ini dipetik daripada video-video YouTube tentang Hindustan dan kami mendapat inspirasi daripada sana lah. Ragam adalah ciri-ciri yang membuat setiap kumpulan lain daripada lain dan kita dapat tunjuk unsur unik. Pergerakan ragam ini adalah satu penambah nilai kepada mesej dan emosi dalam naskah yang ingin mereka persembahkan. Kami telah dapat meraih ragam yang baik pada tahun lepas kerana kita telah membuat latihan-latihan ekstensif berturut-turut setiap minggu dan kita juga mendapat maklum balas daripada pelatih-pelatih kita dan juga bekas pelajar. Konsep kami mengambil inspirasi daripada raja-raja India ataupun dewa-dewa India. Jadi kami menggunakan macam bow untuk tunjuk bagaimana dia orang lawan dan kami juga menggunakan selendang kerana ia mengembangkan identiti India. Jadi kami rasa perlu menggunakan selendang itu untuk mencantikkan ragam kami. Ada kalanya ragam kita akan harus menjadi lebih tajam kerana kita mahu menggambarkan sesuatu yang garang atau marah. Ada kalanya kita harus membuat ragam yang lembut kerana kita mahu menggambarkan sesuatu yang gembira atau sedih. Kita juga harus membuat penonton rasa dihiburkan dengan ragam-ragam kita. Inilah Endang Ratiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dada yang kuntang ahai nak
wabarakatuh. Kita dapat berikan yang terbaik tadi dan dapat membanggakan mereka. Kalau rezeki berpihak pada kita, kita harap Endang dapat tempat pertama untuk wanita. Kami tidak berasa terkesan tentang keputusan pada tahun yang lepas. Sudah tentu kami ada sekecewa sikit kecewa je. It was really a great journey to be with them lah, to just reach this stage here. Tentang results pada tahun lalu, Sudah tentu kami ada sekecewa sikit kecewa je. Sikit je. tak banyak. Tapi dengan apa yang kita dapat daripada tahun lepas, kami jadikan ia jadi pembakar semangat lah. Jangan nak kalahkan semangat kita. Satu motivasi yang besar dan pengajaran untuk kami buktikan kebolehan yang kami sebenarnya ada. Kita tak rasa kecewa sangat sebab kita gunakan sebagai pelajaran. Jadi kita lagi gah bahawa this year. Yes. Kami tidak berasa terkesan tentang keputusan pada tahun yang lepas sebab kita percayai bahawa setiap keputusan itu adalah sebuah pelajaran bagi kita memperbaiki diri kami. Kami sebenarnya tidak mengindahkan hasil yang kita dapati pada hari hujung hari. Kita lebih suka dalam perjalanannya menuju ke hari pertandingan. Salah satu langkah yang kami mengambil ialah untuk membuat homework di rumah. Jadi kami mengambil video buat ragam atau untuk alat-alat perkasi kami rakam dan menghantar ke instruktor-instruktor untuk mereka rujukkan. Salah satu cabaran yang kita lalui, kumpulan Satria Sukma kekurangan wakil untuk berdikir. Walau bagaimanapun, ia tidak menghindari daripada mengecapi sasaran kita. Kita memberi kepercayaan kepada tenaga pengajar kami untuk melakukan ragam-ragam yang lebih gah untuk memperbaiki lagi set kami. Kepada anggota Satria Sukma, walaupun apa pun terjadi, kita terus berjuang. So kepada semua yang terlibat dalam perjalanan PSS tahun ini dalam Adiratna, terima kasih kerana telah mengorbankan banyak masa. Kami pasti akan berbaloi pada masa nanti. Jadi ya, teruskan berjuang. Sayang Adiratna. Sayang. Yeay. Inilah Adiratna.
kumpulan Adi Ratna. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'd say it's a very accomplishing feeling after months of training, So I think I'm very proud of our girls here. Saya sebagai pemain rebana ibu untuk Nusa Sarjana, saya tolong daripada segi muzik dan juga konsep persembahan tersebut. Seperti pelajar lain, saya mulakan hari saya dalam pukul 8.30 gitu. Dan selepas pukul 4, tetap sambung belajar juga sampai pukul 6. Kadang ada projek. Selepas pukul 6 gitu, baru dapat berehat. Dan makanlah dengan kawan-kawan untuk catch up dengan diorang. Dan gitu di Barat training selalunya habis 10.30, 11. Dan lepas tu pulang ke rumah dalam agaknya pukul 12 itu. Memang ada rasa penat dia dan tekanan dia. Tapi bagi saya itu adalah macam how we manage things. Saya bermula berdikir barat dalam sekolah rendah. Saya masuk pertandingan C Cilik. Sekolah menengah saya masuk ITE. Lepas ITE sambunglah belajar ke Singapore Polytechnic. Saya dapat sambung ke University NTU. Tahun 2024 ni tahun yang terakhir untuk Faiz masuk pertandingan Piala Suara Serumpun. Sebab dah graduate daripada NTU, this is the last year yang saya akan eligible for this competition. Muhammad Faiz bin Jaafar. Muhammad Faiz telah membuat 12 penampilan di pertandingan Piala Suara Serumpun sejak dari sekolah menengah hingga ke peringkat universiti. Kalau sebagai alumni, saya diberi peluang untuk bertanding dalam pertandingan sekolah. Saya harap saya akan dapat represent NTU Nusa Sarjana. Saya tak akan berhenti berdikir barat selepas NTU. Saya akan berterusan selamanya lah. Inilah Nusa Sarjana. Andai diulang, pastikan beza. Maka mulanya wanita cinta, cinta. Bukan dipasung adat budaya, bukan alkisah tanpa maknanya. Oh, inilah dia warga Bina salah arti cinta dengan adat dan budaya. Bina salah arti cinta dengan adat dan tradisi. Indah sangat kata semua asyik nak menjaga hati. Indah sangat kata semua asyik nak menjaga hati. Rujuk balik ke agama baru kasih diberkati. Wow, cerita orang lama sampai mana diyakini. Nak cerita
siri. Hanyalah pesan. Ukurkan diri. Jangan ikut cara orang. Cinta anugerah turun dari kayangan. Buat mudah saja kalau benar-benar sayang. Dengarlah sini. Hanyalah pesan. Ukurkan diri, jangan ikut cara orang. Lega lah. Rasa lega. Happy, excited pasal kita dah habis kita punya performance. Persembahan kami okey. Semuanya berjalan dengan lancar. Kita nak menang semualah. Semua kita nak menang. Saya berasa amat berbangga hati dengan ahli-ahli anggota saya. Saya tak mengharapkan apa-apa. Saya cuma nak kita habiskan kita punya performance dengan amat puas hati, dengan rasa gembira. Juara keseluruhan Piala Suara Serumpun 2023 ialah Tahun ini kita hanya menghantar satu kumpulan kerana tidak cukup anggota. Proses pemilihan ini dibuat oleh instruktor dan juga alumni. Jadi mereka lah yang akan membuat keputusan terakhir bagi sesiapa yang akan mengambil tempat di PSS. Tekanan untuk mengekalkan juara mesti ada, tetapi kami mengadakan contoh macam sesi berbualan bersama satu sama lain untuk mengeluarkanlah perasaan-perasaan dan juga kami menggunakan tekanan ini sebagai suatu motivasi untuk membuat sejarah dalam Wira. Sesuatu cabaran adalah training lebih intensif dan lebih sukar juga untuk kami. Cara-cara Wira pada tahun ini untuk meningkatkan mutu adalah daripada masa dan juga dari segi logistik. Pada tahun lepas, kami menghantar 2 kumpulan. Jadi dari segi memberi masa kepada dua-dua kumpulan ini agak susah, lagi-lagi untuk instruktor dan juga alumni. Jadi sesuatu yang berbeza pada tahun ini adalah instruktor dan juga alumni dapat meluangkan lebih masa kepada satu kumpulan dan ia menjadi lebih berbaloi. Misal kata kami kalah, kami akan menggunakan kekalahan itu sebagai pembakar semangat untuk mencuba lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Kalau kami menang sekali lagi, Wira dapat membawa pulang Piala Pusingan dan juga membuat sejarah lah di dalam PSS. Inilah Wira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbuka pintu rahsia. Garis-garis dihakis, baris miring belaga, barisan tentera telah disusun rata. Bagai bayu senja, nampak tapi dirasa. Pintu rahsia. Tertulis kitab menggegar dunia.
pelajari ilmu ini diwarisi. Gara-gara algebra. Wow, bulan teraju tiga. Satu nada, satu suara. Ikhlas dari kumpulan Wira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berasa amat berbangga hati dengan skuad saya dan juga amat berterima kasih atas segala titik peluh yang telah diluahkan oleh setmaker saya, ahli-ahli anggota saya, dapat nampak set dia hidup dan saya amat bangga dengan korbanan setiap anggota saya dan setmaker saya. Ya. Baiklah, dengan persembahan bertajuk Sahabat Buku dari ITA College Timur, inilah Sutra Madura. Menuntut ilmu di setiap perkataan takkan berhenti sehingga hari berlarutan. Sejak kebelakangan ni buku makin sedikit. Apakah buku semakin ditelan zaman ataupun ilmu tidak ingin lagi dibangkit, atau mungkin tiada lagi karya penciptaan. Desas-desus ada perubahan. Dengan terciptanya buku. Kalau buku kertas dipadankan, pastikan musnah segala limu. Sejak zaman dulu kala hantar kertaslah panduan. Kisah nenek moyang kita dalam lisan diturunkan. Sampai tua tidak lelah tetap mengasahkan minda. Kalau hilang buku kertas, hilang kenangan dan kesan. Pasti sejarah akan tercecat habis buku lah warisan. Wow, bulan teraju tiga. Sekian saja daripada Sutra Madura. Sekian saja daripada kampung saya, Safia Safian. Selesai sudah perjuangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya rasa sedih sebab ini kali terakhir saya
menjuangkan Dikir Barat dengan tim saya. Dah 2 tahun saya jaga tim saya. Diorang dah macam adik-beradik saya sendiri. Saya tak mengharapkan apa-apa. Saya cuma nak kita habiskan kita punya performance dengan amat puas hati, dengan rasa gembira terhadap satu sama lain. Baiklah, siapakah pula yang akan membawa pulang Piala Juara Keseluruhan? Pemenangnya ialah... Terimalah gabungan suara yang mantap daripada Rahila Rashid dan Elfie Ismail. Raila bermula bermain Dikir Barat daripada tahun 2013. Jadi semenjak itu Raila memang sukalah dengan seni Dikir Barat tu. Way before Raila jadi penyanyi, Raila dah melibatkan diri dalam Dikir Barat. So sampai sekarang lah Dikir Barat tu memang seni yang sangat dekat di hati Raila. Kerana dari kecil lagi saya telah bermain di Dikir Barat. Ya, jadi ada dalam darah daging saya. Perasaan saya sungguh gembira dan terharu kerana dapat undangan dari pertandingan ini untuk menyanyikan lagu tema Suara Serumpun. Raila harap sangat untuk masa akan datang untuk seni Dikir Barat ni dapat lagi berkembang lebih-lebih lagi sebab pada Raila rasa generasi sekarang sangat beruntung sebab waktu saya dulu nak pergi training Dikir Barat asyik kena marah dengan mak apa. So bila generasi sekarang dah berubah, diorang dapat sokongan yang sangat padat daripada keluarga. Pada saya it's really amazing dan saya harap sangat ia akan berterusan sampai bila-bila. Semua kumpulan hari ini adalah kumpulan yang terbaik kerana semua ada pengalaman. Jadi saya rasa anda semua buat yang terbaik. Kini kita sudah sampai ke kemuncak acara pada petang ini. Baiklah, siapakah pula yang akan membawa pulang Piala Juara Keseluruhan? Baik, kalau anda sudah bersedia, bagi anugerah juara terbaik lelaki ialah Kemudi Wilmana. Bagi anugerah tukang karut terbaik lelaki, pemenangnya ialah Nusa Sarjana. Dan seterusnya bagi anugerah paluan terbaik lelaki, pemenangnya ialah Nusa Sarjana. Tahniah. Bagi anugerah awak-awak terbaik lelaki, pemenangnya ialah Nusa Sarjana. Seni kata terbaik lelaki, pemenangnya ialah Wira. Bagi anugerah juara terbaik wanita, pemenangnya ialah Sari Tera. Bagi anugerah tukang karut terbaik wanita, pemenangnya ialah siapa? Sari Tera. Ya. Bagi anugerah paluan terbaik wanita ialah Sri Ratu Wilmana. Bagi anugerah awak-awak terbaik wanita, pemenangnya ialah Endang Ratiana. Bagi anugerah tinta kekatu seni kata terbaik wanita, pemenangnya ialah Nira Nyartika. Pemenang Piala Naila, lagu terbaik pilihan juri bagi kategori keseluruhan. pemenangnya ialah Nusa Sarjana. Tempat ketiga wanita jatuh kepada
Nira Nyatika. Saya rasa amat terkejut bila dengar nama Nira Nyatika keluar kat atas stage tu. Tak percaya gitu. Ya, most of the time kita macam tak pernah dapat tempat ketiga. Jadi amat terkejut lah. Tentu sekali tempat ketiga ni hanya just the beginning. Untuk motivasi kami. Kami tentu sekali nak buat lebih baik untuk hadapan. Tempat keseluruhan, Johan untuk wanita wanita, you know. Seterusnya, tempat kedua wanita jatuh kepada Endang Ratiana. Kami rasa segala kerja keras kami dan pengorbanan kami berbaloi. Dan kami akan terus berjuang untuk mengekalkan posisi kami ataupun insyaAllah kita dapat dapatkan tempat pertama untuk tahun hadapan. Siapakah Johan Piala Suara Serumpan 2024 wanita? Siapa? Johan bagi kategori wanita jatuh kepada kumpulan Arwina. Itu dia Arwina. Oh, kita menang. Dan kita macam, at first, kita macam tak percaya actually. Sejujurnya kita lebih semangat dan kita macam, walaupun kita budak baru, kita boleh menang. Tak kisah budak lama ke. And kita dah buat rancangan untuk tahun depan punya PSS. Dan untuk improvasikan tahun ini, so kita boleh lebih better. Adwinda, satu rentak irama sinada Adwinda. Piala Suara Serumpun 2024 tempat ketiga kategori lelaki jatuh kepada Panji Sri Tamasih. Yang penting hatilah, nak kena have fun, enjoy kita punya set dan curahkan juga segala penatnya pelatihan kami semua curahkan di atas pentas. Ya, betul. Memang tempat placing itu penting, tapi kami juga hargai proses iaitu perjalanan kami untuk menghasilkan satu set yang telah kami hasilkan. Iaitu dengan semangat, dengan persahabatan antara ahli kumpulan kami, dan itulah yang juga yang kami hendak kekalkan buat serumpun-serumpun yang akan datang. Piala Suara Serumpun 2024 Naib Johan lelaki jatuh kepada kumpulan Nusa Sarjana. Kita rasa gembira lah kerana kami tidak sangka kita dapat placement yang kedua untuk dalam pertandingan PSS ini. Matlamat untuk PSS 2025 atau tahun hadapan adalah untuk mencapai top 3 lagi atau tempat InsyaAllah boleh dapat top 1 lah. Besar. Pertandingan Piala Suara Serumpun 2024 Johan kategori lelaki jatuh kepada ini dia Wira. Ya, kami sekumpulan rasa amat gemetar dan juga very excited, terharu dengan result yang kami dapat. Kami juga bersyukur dengan apa result yang kami dapat. Akhirnya usaha-usaha kami berbaloi dan kita dapat bawa balik boys kategori punya piala ke sekolah. Ya. Tahun 2025 Wira akan bagi yang terbaik. Remember, kita ingat bila-bila tetap Wira, apa-apa pun Wira. Kita menang, kalah sama-sama. Dan juga Wira terbit gemilang. Juara keseluruhan bagi Piala Suara Serumpun
2024. Kita lihat bagaimana dan siapakah pemenangnya. Pemenangnya ialah Adwinda. Kita pun terkejut masa tu. Lepas diorang nak announce pemenang keseluruhan. Saya rasa kita mengatasi Wira sebab kita punya kreativiti dengan kita punya ragam, dengan kita punya set, membuatkan kita punya satu set tu cantik. Baiklah, sampai kita berjumpa lagi pada tahun depan. Saya Farhana M. Nur. Dan saya Khairuddin Samsudin mengucapkan salam hormat dan selamat malam. Atas semangat persatuan, kita berganding bahu, membina harapan, mewujudkan daya. Suara jiwa bernyanyi, memintasi masa berseri. Di Kir Barat, seni bersatu hati. Di pentas ini, kita berjuang, mendukung impian, cita-cita bangsa. Menjunjung seni, menyanjung budaya, menyulam harapan dan gemerlapan. Serumpun kita bersama menyanyi suara hati, satu bangsa bersemi merayakan kejayaan, membanggakan warisan kita serumpun. Dapatkan langkah, sematkan tekad, suburkan seni, warisan lestari berzaman direntasi. Masyarakat terpacu